الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita akan menjadi insan yang saleh serta memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan bercakap berkaitan dengan tajuk kewajipan membersihkan diri. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Islam adalah agama yang mendidik umatnya supaya senantiasa menjaga kebersihan diri, kerana kebersihan yang melibatkan tubuh badan adalah sebahagian daripada iman dan asas kepada kesihatan. Islam amat menyukai orang yang sentiasa menjaga kebersihan diri dan cintakan kebersihan. Para ulama fiqh telah meletakkan kepentingan yang pertama dan utama dalam perkara yang melibatkan kebersihan diri. Apabila para ulama memulakan bab yang berkaitan dengan taharah ataupun bersuci dahulu di dalam kitab-kitab fiqh mereka, hal ini membuktikan bahawa para ulama fuqaha telah mengambil berbagai langkah untuk memberikan kefahaman kepada kita semua bahawa bersuci dan mengamalkan kebersihan diri adalah salah satu kewajipan yang sangat dituntut oleh agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sah wa jasadah." Artinya, hak yakni yang perlu ditunaikan oleh setiap orang Islam ialah mandi, yang mana pada setiap 7 hari, 1 hari daripadanya wajib dia membasuh kepala dan tubuh badannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumaat, seseorang yang tidak menjaga kebersihan diri seperti mana yang telah disarankan oleh Islam akan menyebabkan keluarnya bau yang sangat busuk yang tidak menyenangkan daripada anggota tubuh badannya,
yang boleh mengganggu keselesaan orang lain ketika mana berada di sisinya. Serta hal ini berpotensi untuk dihinggapi oleh pelbagai penyakit kulit dan lain-lain penyakit yang akan memudaratkan diri. Oleh itu, Islam telah meletakkan beberapa garis panduan yang melibatkan perkara yang berkaitan dengan kebersihan diri berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya, pertama, kebersihan ketiak. Bahagian tubuh ini termasuk antara yang paling banyak mengeluarkan peluh, yang boleh menyebabkan tubuh badan mengeluarkan bau yang busuk. Rambut ataupun bulu yang tumbuh di bahagian ketiak tidak boleh dibiarkan, tetapi hendaklah dibuang seperti mana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsu minal fitrah al-khitan wal istihdad wat taqlimul adfar wa natful ibt wa qassus syarib. Maksudnya, 5 perkara yang termasuk dalam fitrah. Yang pertama, khitan, yakni bersunat. Kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, memotong kuku. Keempat, mencabut bulu ketiak. Dan yang terakhir, memotong misai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi sesiapa yang tidak mempedulikan bahagian tubuh yang satu ini, yakni ketiak, maka dia akan mendapati tubuh badannya mengeluarkan bau yang busuk. Tentu hal ini akan mengganggu dan menyakiti orang lain. Padahal agama mengajar kita agar tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Perkara yang kedua yang sangat ditekankan oleh Islam adalah kebersihan mulut, gigi, gusi dan lidah. Kita semua selalu memakan pelbagai jenis makanan. Semuanya masuk melalui mulut. Pasti akan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut kita. Sehingga apabila kita semua mengabaikan kebersihan mulut, nescaya makanan yang tertinggal tersebut akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Akibatnya, keluarlah daripada mulut kita bau yang sangat busuk yang akan membuatkan orang lain berpaling daripada kita, menjauhkan dirinya daripada dekat dengan kita. Bau itu, yakni bau mulut yang busuk, selalunya tidak dihidu oleh si empunya mulut. Namun, yang menanggungnya adalah orang yang berada di sekitarnya. Mereka akan terganggu dengan bau busuk mulut tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik tidak pernah melupakan untuk memerhatikan tentang kebersihan mulut, gigi, gusi dan lidah. Hal ini telah digambarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dalam satu ucapannya, "Ataitun Nabi fawajadtuhu yastannu bis-siwak biyadihi yaqul was-siwak fi fihi ka'annahu yatahawwa." Maksudnya, aku datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati Nabi sedang bersiwak dengan siwak yang ada di tangan baginda. Keluar bunyi daripada mulutnya seperti sementara siwak ada di dalam mulutnya, seakan-akan baginda mahu muntah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh kerana itu, hadirin sekalian, marilah kita semua sebagai seorang Muslim
mengutamakan sunnah Nabi ini, iaitu bersiwak atau membersihkan mulut kita. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita juga boleh berjumpa dengan doktor gigi untuk memeriksa keadaan kesihatan mulut kita, gigi dan gusi kita. Perkara yang ketiga, hadirin mukminin, ialah kebersihan wajah ataupun muka. Wajah selalu dikedepankan ketika bertemu dan berbicara dengan orang lain. Wajah kita sentiasa terdedah kepada cuaca, udara, debu serta apa yang ada di persekitaran kita, sehingga ia berpotensi menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan minyak. Kerana itu, sudah semestinya kebersihan wajah dan muka diberikan penekanan yang lebih sebagai seorang Muslim. Tentunya lebih daripada 5 kali sehari semalam kita pasti akan membasuh wajah kita, yakni ketika berwudu untuk melaksanakan salat fardu. Hal ini telah disebut di dalam Al-Quran. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah wajah-wajah kamu. Yang keempat, kebersihan kulit kepala dan rambut. Pada kebiasaannya, minyak dan peluh selalunya akan berkumpul di bahagian kulit kepala dan rambut kita. Kulit kepala yang telah mati ataupun mengelupas berpotensi untuk menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Kita semua boleh mendapati bau ini daripada orang yang tidak memberikan perhatian kepada kulit kepala dan rambut. Sepatutnya sebagai seorang Islam, kepala dan rambut hendaklah selalu dicuci menggunakan pembersih yang khas. Selain dicuci, ianya juga perlu disikat kemas, rapi, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyikat rambutnya, memakai minyak rambut. Sesungguhnya Nabi adalah salah seorang yang sangat tampan dan sangat memerhatikan kebersihan, kerapian dan keindahan rambutnya. Bahkan ia merupakan perintah dalam agama Islam yang harus ditaati sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Hal ini telah ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Atana Rasulullah fara'a rajulan sya'itha qad tafarraqa sya'ruh faqal أما كان يجد هذا ما يسكن فيه شعره ورأى رجل آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه أو كما قال. Maksudnya, kata Jabir bin Abdullah, telah datang kepada Rasulullah kami para sahabat, lalu baginda melihat seorang lelaki yang rambutnya kusut masai. Lalu Rasulullah berkata, tidakkah orang ini yang rambutnya kusut masai mendapatkan sesuatu, yakni sikat untuk merapikan rambutnya? Kemudian baginda melihat ada seorang lelaki yang kotor pakaiannya. Beliau bersabda, tidakkah orang ini, yakni yang kotor bajunya, mendapatkan air untuk dia mencuci pakaiannya? Hadis sahih riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadirin mukminin, yang kelima, kebersihan pakaian. Sebagai seorang Muslim, kita semua hendaklah mengambil berat soal pakaian yang kita pakai, iaitu yang pertama,
dari segi kebersihan, kerapian, keserasian dan kesesuaian. Oleh kerana itu, sangat mendukacitakan kita, sebahagian daripada kalangan kita tidak mempedulikan kebersihan pakaian, sehingga tercium daripada pakaian mereka bau yang sangat kurang menyenangkan. Padahal dalam masalah kebersihan pakaian, Islam telah memberikan perhatian khusus. Kita mengetahui bahawa Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, apabila kita hendak menghadiri masjid, hendak menunaikan salat berjamaah, supaya memakai pakaian yang terbaik dan bersih. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias, pada tiap-tiap kali kamu ingin datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Betapa buruknya seorang yang berakal, yang mengaku dia beriman, tetapi mensia-siakan kebersihan dirinya. Syariat Islam mengingatkan kita semua hadirin sidang Jumaat supaya menjaga kebersihan diri dengan telah menyebut secara jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat juga telah memerintahkan kita semua yang mengaku beriman kepada Allah supaya menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan sebagainya. Rasulullah juga, kalau kita baca di dalam hadis, sangat menyukai bauan minyak wangi. Kehadiran baginda Rasulullah dapat diketahui oleh para sahabat dengan terciumnya bau yang semerbak harum yang keluar daripada tubuh baginda yang sangat mulia. Dan ini adalah salah satu bukti yang jelas yang menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi yang kita sayangi dan cintai telah mencapai suatu puncak yang tinggi dan sempurna dalam bab pada menyatakan tentang kebersihan dan kesucian diri. Oleh itu, sekali lagi mimbar mengingatkan kita semua, sebagai orang-orang yang mengaku beriman, marilah kita mengambil berat perkara yang berkaitan dengan kebersihan diri, kerana ia adalah lambang kepada keimanan kita. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang Jumaat yang hadir pada hari ini, marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
dengan kita menunaikan segala titah perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah kita mengutamakan amalan yang berlandaskan nas Al-Quran, As-Sunnah, serta kita meninggalkan segala bentuk amalan syirik, bid'ah, khurafat, perkara yang karut marut, yang kesemuanya memperbodohkan akal yang waras. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Azza wa Jal telah memerintahkan agar kita, setiap anak, untuk berbuat baik terhadap kedua ibu bapa kita. Kewajipan berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah perintah yang kedua di dalam Al-Quran selepas perintah mentauhidkan Allah. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah amalan saleh yang sangat disukai oleh Allah. Ketahuilah sidang Jumaat, sesungguhnya dengan menghormati, mentaati, memelihara dan menjaga ibu dan ayah kita akan menyebabkan kita mendapat redha Allah di dunia dan di akhirat. Hal ini telah diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redha Allah fi redha al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain, atau kama qal. Maksudnya, sesungguhnya keredaan Allah terletak dan bergantung kepada keredaan ibu dan ayah. Kemurkaan Allah adalah bergantung kepada kemurkaan ibu dan ayah. Berdasarkan dalil yang sahih ini, dapatlah kita membuat kesimpulan yang tegas bahawa berbuat baik kepada ibu dan ayah adalah suatu tuntutan dan kewajipan yang tidak ada keuzuran dan tidak ada alasan sama sekali ke atas kita yang bergelar anak. Kita boleh berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah kita dengan pelbagai cara, selagi mana ia tidak melanggar syarak. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan salam ke atas Nabi. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Maksudnya, sesiapa yang bersalawat ke atas aku satu kali, Allah akan membalas, yakni merahmatinya, memberikan ganjaran pahala kepadanya dengan 10 kali, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis
Tuanku Said Faizuddin, putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diradai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, indahkanlah akhlak kami, perbaikilah pergaulan di antara kami, jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam setiap tindak tanduk kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat yang buruk dan keji. Angkatlah martabat setiap hamba-Mu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami, Ya Allah, untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau radai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau radai. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau baikilah keluarga kami, Engkau baikilah anak isteri kami, Engkau baikilah saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasih dan cinta. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, bersatu padu, dan dilimpahi keberkatan serta rahmat dari sisi-Mu. Ya Allah, perbaikilah kehidupan beragama kami, yang mana agama itulah adalah pemelihara bagi segala urusan dunia dan akhirat kami. Perbaikilah kehidupan dunia kami, yang merupakan tempat kami menjalankan kehidupan. Ya Allah, Engkau perbaikilah kehidupan akhirat kami, yang merupakan tempat akhirnya kami akan kembali. Jadikanlah kehidupan ini bagi kami menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai kerehatan bagi segala keburukan dan dosa. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.